以前距离和时间是进行国际商务的最大障碍，现在距离和时间对于进行全球商务的人士来说已经不成问题了。大家读一遍，什么意思呢？距离在这里我给了解释，时间进行国际商务障碍，现在全球人士。再读一次，以前距离和时间是进行国际商务的最大障碍，现在距离和时间对于进行全球商务的人士来说已经不成问题了。什么意思呢？ Artinya dulu jarak dan waktu menjadi hambatan terbesar bagi pelaksanaan bisnis internasional. Sekarang jarak dan waktu sudah tidak jadi masalah lagi bagi orang-orang yang melaksanakan bisnis global. 以前距离和时间是进行国际商务的最大障碍，现在距离和时间对于进行全球商务的人士来说已经不成问题了。那对于什么什么来说，这个我们看一下。对于什么什么来说 artinya bagi siapa, bagi seseorang, bagi siapa, bagi saya, bagi kamu. Ada satu kata yang hampir sama dengan ini, yaitu menurut saya dalam bahasa Indonesia. Menurut saya, ini orang-orang kita sering mengatakan 对我来说, itu jangan sampai salah. Kalau menurut saya baiknya pakai 我认为, 不能说对我来说. Itu harusnya 在我看来, 在我看来 atau 我认为, 我认为. 对于什么什么来说, 对于我来说, 对 语nya boleh dibuang. 对我来说可以，没有语可以。对他来说，对我们来说 bagi kita, ya bagi. Menurut saya, nah kalau pandangan, 我认为, jangan 对我来说, bagi saya ini suatu hal yang bagaimana. Kadang-kadang bagi saya itu sebenarnya maksudnya menurut saya. Jadi yang salah bukan bahasa Mandarinnya, yaitu penggunaan bahasa Indonesia sendiri. 希望这两个不要用错，也不要混淆。那么从事国际商务的人士常常发现什么呢？他们处于一种多文化环境之中。这是什么意思？从事的意思是做一种工作或者行业。从事，我问你，你从事什么工作？跟问你是做什么工作的，其实是一样的。但是你说你从事什么工作，你从事哪一个行业， kayaknya lebih keren karena bahasanya lebih tinggi, lebih anggun, lebih ke formal, tertulis ya. Maksudnya sama， 做一种工作或行业，就是从事什么？从事国际商务的人士，从事什么？从事国际商务呀。发现什么意思？发现 itu barangnya sudah ada, kita ditemukan, jadi menemukan, ya. Fasen ini menemukan. Lalu kalau farming itu menciptakan. Kalau menciptakan artinya barangnya belum ada, diciptakan. Kalau discover, fasen sudah ada, cuman mungkin dulu orang nggak tahu, sekarang kita yang tahu itu fasen, ya. 我发现你很厉害, itu fasen. Memang dasarnya lihai, awalnya nggak tahu aja, ya. Oke, fasen和farming. Jadi yang ini adalah mendapatkan, menemukan. Kalau ini adalah menciptakan, membuat. Dari tidak ada jadi ada. Oke, 处于 berada dalam keadaan. 我处于什么什么，处于 berada dalam situasi atau keadaan. 多文化之中，什么意思？di tengah-tengah artinya, ya di tengah-tengah atau di antara. Ini bisa di tengah, ini di antara, between. 之间,中间 di tengah. Kalau 之中 di tengah-tengah lebih besar ruang lingkupnya, ya, lingkungan. 好，
我们再读一次。从事国际商务的人士常常发现，他们处于一种多文化环境之中。不同的语言，不同的习俗，不同的手势。习俗itu adat, istiadat， 还有一种是什么？习惯 kebiasaan。那式呢是手势 gaya tangan， 这个式 gaya ya， 姿势啊。masih ada gaya lain。手势 gaya tangan ya， 姿势，还有地势。kalau 地势 tuh posisi tanah。misalnya 中国的地势是西部高，东部低。China geografinya ya, sebelah barat itu adalah tinggi, banyak pegunungan, di timur adalah dataran. Jadi kita katakan 地势西部高，东部低 ya. Nah, ini 势力 itu kekuasaan. Kalau 权势， nah di sini ada 权， 人权的权， hak dan kekuasaan. Nah, 这些都为交流制造了障碍。Semua ini menjadikan hambatan bagi komunikasi. Ini 交流 komunikasi, kalau 交通 transportasi ya, transport. 制造了障碍，制造jadi membuat kesulitan ya, hambatan. 障碍 itu hambatan. 制造itu membuat, kalau 创造membuat tapi yang orang lain belum ada, kita dulu. Nah, itu jadi kreatif ya, to create. 不同的语言，不同的习俗，不同的手势。这些都为交流制造了障碍。Kita perlu membuat kalimat nih untuk oke. 夸大，什么是夸大？夸大 tuh exaggerate ya, membesarkan. 虽然我们不能夸大这些不同， meskipun perbedaan ini semua tidak bisa dibesar-besarkan, tapi juga jangan dianggap sepi ya, jangan neglect ya. 但是我们也不能忽视他们的存在。Jadi keberadaannya jangan juga dianggap sepi ya, jangan dianggap dilalaikan。有人说，最好的办法是列出一张有关各国文化差异的清单。Di sini yang akan dibahas adalah 列出清单。清单 itu menu。列出 itu tulis satu-satu, 1, 2, 3, 4, itu 列出。di sini saya kasih satu kata yang namanya 排列， pernah belajar? 排 itu kan baris. Dia juga baris, tapi barisnya ke samping. Jadi ada 列车, misalnya 列车 itu apa artinya? Sampai dengan 火车 kereta api. Atau kita bilang 一列, yaitu 一行 sama dengan 一行, 一列 ke samping. Kalau ke bawah itu 一排, ya. Itu bedanya 列. Lalu 差异 perbedaan. Jadi 虽然我们不能夸大这些不同，但是也不能忽视它们的存在。有人说，最好的办法是列出一张有关各国文化差异的清单。清单 itu daftar ya, satu menunya ditulis, apa yang nggak boleh, apa yang nggak boleh, lalu diingati mana yang harus, mana yang tidak boleh. Apa bisa? 弄清该做什么，不该做什么，这样就不会在文化方面冒犯他人或失礼。弄清 jadi dimengerti, diingati, diketahui ya, apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak pantas atau tidak boleh, tidak seharusnya dilakukan. Pokoknya mana yang dilarang, mana yang harus. Nah, 这样就不会, dengan demikian berarti tidak akan 冒犯他人. 冒犯itu berlaku tidak sopan terhadap seseorang ya, atau 失礼. 失礼 ya sama tidak sopan. Bedanya apa 失礼 dengan 冒犯? Kalau mau fan tuh jadi seperti kurang ajar, bikin orang marah itu. Kalau 失礼 itu kita sendiri yang nggak tahu aturan, jadi tidak sesuai dengan tata krama. Supaya jangan sampai terjadi hal seperti ini, tulis aja dulu mana yang nggak boleh, mana yang boleh. Ya, di sini kita bahas 在什么方面，在文化方面. Jadi di bidang dalam hal kebudayaan kita jangan berbuat sesuatu yang bikin orang marah ya, 他人 别人。就列出一张有关各国文化差异的清单，弄清该做什么，不该做什么，这样就不会在文化方面冒犯他人或失礼。Nah ini kosakata makna semuanya. 以前，距离和时间是进行国际商务的最大障碍。
现在距离和时间对于进行全球商务的人士来说已经不成问题了。以前kan dahulu kala jarak dan waktu adalah apa? Adalah ke belakang nih, adalah hambatan yang paling besar dalam melaksanakan bisnis internasional. Sekarang jarak dan waktu bagi orangnya dulu diterjemahkan, orang yang melakukan bisnis secara global, ya ini global, sudah bukan lagi masalah, ya. 从事 ini melakukan, mengerjakan, 从事国际商务的人士常常发现 mendapat tahu 他们处于一种多文化环境之中 itu di tengah-tengah, 环境 adalah lingkungan, 文化 budaya. Jadi kalau orang yang melakukan 从事 itu mengerjakan, ya, mengerjakan bisnis secara global itu, orang-orang sering mendapatkan bahwa mereka berada 处于 itu berada dalam suatu suasana atau lingkungan budaya yang multi, ya, 多文化 multikultural. Misalnya 不同的语言 bahasa yang berbeda, 不同的习俗 itu adat istiadatnya, 习俗 istiadat yang berbeda, 不同的手势 itu gerakan tangan, ya, gaya tangan, 这些都为交流制造了障碍. Ini semua, 这些 nya artinya banyak, lebih dari satu, 这些都为交流制造了障碍. Semua ini membuat hambatan bagi pertukaran, berkomunikasi. 制造 itu membuat. 虽然我们不能夸大这些不同，但是我们也不能忽视它们的存在. Meskipun kita tidak bisa, 夸大 itu memperbesar. Jangan memperbesar ketidaksamaan ini semua, tetapi kita juga tidak bisa 忽视 menganggap enteng, ya, melalaikan. Kita tidak bisa melalaikan mereka. Mereka ini siapa? Ya, mereka itu perbedaan yang tadi disebut. Perbedaan ini, ya, keberadaan dari perbedaan ini tidak bisa diabaikan. Tetap ada perbedaan. 有人说, ada orang berkata, ada orang yang mengatakan, 最好的办法是列出一张有关各国文化差异的清单. Qingdan ini adalah menu, ya, menu tentang, jadi ditulis di satu-satu apa saja perbedaan, cai, setiap negara bedanya apa, jadi dibuatkan list, ya, dibuatkan tabel dari 1, 2, 3, 4 semua ditulis supaya kita tahu mana yang tidak bagus, mana yang tidak boleh, mana yang baik, mana yang harus dilakukan. Itu 最好的办法. Jadi cara yang terbaik adalah dengan menuliskan satu persatu, ya, menjajar satu persatu apa saja perbedaan kebudayaan antara bahasa yang berbeda atau budaya yang berbeda. Lalu kita nongqing, terus nongqingchu. Di sini qing artinya qingchu, jelas. Kita jelaskan, kita cari jelaskan, 该做什么, apa yang harus dilakukan, 不该做什么, apa yang tidak patut dilakukan atau tidak seharusnya dilakukan. 这样就不会, dengan demikian tidak akan 在文化方面 ini di bidang, ya, dalam hal bidang kebudayaan, jadinya tidak akan 冒犯他人. Apa maksudnya 冒犯? 冒犯 itu kalau kita berbuat sesuatu tindakan atau tutur kata yang membuat orang lain marah, yang dirasakan tidak menghargai orang lain, tidak sopan. Nah, itu namanya 冒犯他人. 他人 itu orang lain. Jadi kita jangan 冒犯他人. 或失礼 itu hilang. Li itu adalah tata krama, aturan, kesopanan. Jadi kalau 失礼 jadi hilang tata krama, kesopanan. Jadi tidak sopan, jadi dianggap tidak pantas, ya. 如果你在中国进行商务活动，
Kalau Anda melakukan sedang melakukan kegiatan bisnis di Jungguo, 下面这些问题，下面berikut ini hal-hal berikut ini 一定是 pastilah 你所关心的 pastilah yang kau perhatikan, yang kau prihatinkan, 你所关心的